Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Okey, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita sejarah bagi tingkatan 1. Kita akan sambung balik bagi bab 8 tamadun Islam dan sumbangannya. Okey, baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada kelas yang lepas kita dah mengenal latar belakang masyarakat Arab. Untuk kelas hari ini kita akan memahami kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya. Okey, baik, sebelum tu cikgu harap kamu sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan masih diberikan lagi kekuatan untuk meneruskan kelas PDPR ini. Baik, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu sejarah tingkatan 1 dan kamu boleh terus buka pada muka surat 165. Teruskan lagi. Okey, kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Ini sebelum ni kita dah cerita masa sebelum kemunculan dan perkembangan Islam, iaitu pada masa masyarakat Arab Jahiliah. Kali ini kita akan tengok masa Islam dah muncul dan perkembangan dia. Okey, jadi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa rahmat kepada seluruh alam dan perubahan besar kepada masyarakat Arab dari sudut akhlak, akidah dan syariah. Ni kamu boleh tengok yang cikgu boldkan ni sama pada buku teks kamu. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia merupakan nabi dan rasul yang terakhir bagi umat Islam dan lebih dikenali sebagai Muhammad atau Nabi Muhammad. Baginda inilah yang memimpin dan menyatukan semenanjung Arab kepada satu tata negara di bawah pemerintahan Islam. Sedikitlah pengenalan untuk kamu lah. Jadi dia punya kronologi dia, Nabi Muhammad ni daripada keluarga ternama dalam masyarakat Quraisy. Dia lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. Dia bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibunya bernama Aminah binti Wahab. Jadi Abdullah ni merupakan peniaga yang sering berulang-alik dari Makkah ke Syam. Jadi ni kamu kena tahulah, kadang-kadang ada ditanya di dalam soalan. Jadi nak jadi Abdullah ni meninggal ketika Nabi Muhammad, Abdullah ayah baginda Nabi. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad ni masih di dalam kandungan ibunya. Ibunya tadi Aminah binti Wahab. Jadi ketika baginda berusia 6 tahun, baginda ni pula kematian ibunya. Tadi kematian bapanya, lepas tu dia kematian ibunya dan kemudian dipelihara oleh datuknya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni telah dibesarkan oleh datuknya. Jadi lepas 2 tahun kemudian datuknya pula meninggal. Jadi baginda dipelihara pula oleh Abu Talib, bapa saudara dia. Baginda juga pernah berniaga sehinggalah ke Syam dan berniaga di sekitar kota Mekah. Ni kita dah tengok kan kota Mekah sebelum ni. Okey, baginda juga menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Sifat amanah dan budi pekerti yang baik ketika berniaga telah menimbulkan rasa hormat Khadijah kepada baginda sehingga membawa kepada perkahwinan mereka. Okey, seterusnya kita akan tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agama Islam. Jadi detik permulaan tamadun Islam ni dalam sejarah perkembangan tamadun manusia ialah peristiwa penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliah. Jadi ini sungguh menyedihkanlah hati beliau, sehingga beliau sering kali ke Gua Hira, sebuah gua di sebuah gua bukit dekat dengan Mekah. Ni gambar Gua Hira ni. Okey, jadi yang kemudian dikenali sebagai Jabal An-Nur. Ni jadi dia sering kali ke Gua Hira ini untuk fikirkan bagaimana cara untuk atasi gejala dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Arab jahiliah ketika itulah. Jadi di sinilah baginda sering kata apa, betapa dan berfikir dengan mendalam dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masalah-masalah ini boleh diatasi. Makanya di sinilah baginda menerima wahyu pertama di sini di Gua Hira ini pada hari Isnin 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Wahyu pertama yang baginda terima daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, bermula dengan perkataan Iqra. Maksud dia bacalah. Jadi membaca dan menulis ni merupakan asas kepada ilmu pengetahuan untuk melahirkan tamadun. Jadi berbekalkan semangat Iqra ni lah tamadun Islam berkembang dan maju. Okey, seterusnya baginda menerima wahyu kedua, surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7 yang diturunkan kepada baginda, yang merupakan pengisytiharan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Jadi itulah cerita dia tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia terima dua wahyu yang pertama. Okey, seterusnya dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada dua peringkat. Yang pertama adalah secara rahsia. Jadi individu awal yang memeluk Islam dia berlaku selama 3 tahun untuk secara rahsia ni. Jadi individu yang awal memeluk Islam adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dakwah Islam ni disebarkan melalui sahabat-sahabat baginda dan melalui dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, itu yang rahsia. Yang kedua adalah secara terang-terangan. Okey, yang secara terang-terangan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memulakan dakwah secara terang-terangan ini kepada kaum keluarga dia. Tadi kepada sahabat-sahabat. Yang terang-terangan ni kepada keluarga dia dengan mengadakan pertemuan di Bukit Safa. Tapi tentang baginda ditentang hebat oleh bapa saudara baginda, iaitu Abu Lahab. Baginda begitu tabahlah menghadapi tentangan dan cabaran daripada masyarakat Arab Quraisy yang enggan menerima Islam pada masa itu. Okey, untuk tujuan penyebaran Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kemudiannya dia pergi berhijrah ke Madinah. Jadi sampai di Madinah, baginda diterima dan diangkat sebagai pemimpin. Jadi di sana baginda dia merangka Piagam Madinah. Piagam Madinah ni dia orang kata apa, perlembagaan lah untuk bentuk sebuah negara Islam yang adil dan maju di Madinah. Jadi melalui sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang terpuji, iaitu sidik, benar, amanah, tabligh, menyampaikan ajaran Islam dan fatanah bijaksana. Baginda berjaya buktikan kepada dunia yang Islam ni, Islam ialah cara hidup yang merangkumi setiap aspek kehidupan. Okey, dari segi dakwah, Islam telah berkembang pesat, bukan saja di tanah Arab, malah di luar tanah Arab. Islam ni telah disebarkan melalui utusan ke Rom,
Parsi, Mesir dan Habasyah. Ini contoh gambar sebelah ni ilustrasi penyebaran risalah Islam kepada ketua-ketua kerajaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah memaksa orang untuk memeluk Islam, tetapi gunakan cara diplomasi ataupun berdakwah. Jadi Islam ni disebarkan, selain itu juga Islam ni disebarkan melalui para pendakwah yang berdagang. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi bagaimanakah Islam tersebar? Apakah yang telah baginda rangka semasa di Madinah? Kadang-kadang pun dia ada ditanya di dalam soalan. Nyatakan 2 peringkat dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya penyebaran Islam pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Okey, jadi penyebaran Islam ni diteruskan sehingga kini setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemerintahan seterusnya selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan oleh para sahabat Nabi yang dinamakan Khulafa ar-Rasyidin. Jadi penyebaran Islam masa zaman Khulafa ar-Rasyidin ni bukan sahaja berkembang di Mekah, di Madinah, tapi sampai ke utara semenanjung tanah Arab meliputi Iraq, Syam dan juga Mesir. Okey, ini adalah nama-nama sahabat Nabi yang digelarkan Khulafa ar-Rasyidin. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ini pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, ini kamu boleh bacalah ni dia punya sumbangan dia. Jadi ni kamu boleh tengoklah ni, sama dalam buku teks kamu pada muka surat 167. Okey, seterusnya. Okey, penyebaran Islam ni diteruskan lagi pada zaman kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Ada 3 kerajaan Islam yang terkenal lah. Yang pertama kerajaan Bani Umayyah, yang kedua kerajaan Bani Abbasiyah, dan yang terakhir adalah kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi ni kamu boleh tengoklah perkembangan semasa kerajaan Bani Umayyah ni. Ni pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Jadi masa kerajaan Bani Umayyah ni perkembangan Islam semakin ketara lah, terutama selepas pentadbiran diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik. Pada tahun 661 Masihi hingga ke 750 Masihi. Okey, Bani Umayyah ni dia berpusat di Cordoba di Sepanyol. Okey. Yang kedua kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan ini dia berpusat di Baghdad dan memerintah selama 5 abad, 750 Masihi hingga ke 1258 Masihi. Okey, kerajaan Bani Abbasiyah ni diteruskan kegemilangan tamadun Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat sampai ke Eropah. Jadi Islam ni dah berkembang ke Samaniyah di Transoxania hingga ke barat India. Jadi yang terakhir kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, kerajaan Turki Uthmaniyah ni berpusat di Anatolia. Perkembangan Islam seterusnya juga telah meluas hingga ke rantau Balkan, Eropah Timur, sepadan Rusia, sekitar Laut Hitam, di samping mengekalkan kekuasaan di Asia Barat. Jadi pengaruh Turki Uthmaniyah juga telah sampai ke alam Melayu. Okey, kamu tengok peta dekat bawah ni. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 168. Dalam video cikgu ni sama je dengan buku teks kamu. Okey, dekat muka surat 168 tu dia ada satu gambar peta perluasan dakwah Islam pada zaman Khulafa ar-Rasyidin dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Okey, kamu boleh tengok zaman Nabi Muhammad, yang hijau ni. Yang ni perluasan dakwah dia masa tu.
Okey, zaman Khulafa Ar-Rasyidin ada 4 orang tadi. Khalifah Abu Bakar masa tu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masa tu di mana? Di kawasan ini. Jadi Khalifah Umar Al-Khattab di kawasan mana? Ni di kawasan Oren ini. Zaman Khalifah Uthman bin Affan di mana? Ni kawasan yang berwarna purple ini. Lepas tu zaman kerajaan Umayyah ni yang gambar oren ni yang cikgu cakap tadi berpusat di Cordoba. Okey, zaman kerajaan Abbasiyah. Ni kamu boleh tengok yang warna kuning ni. Islam tersebar hingga ke Transoxania. Ni yang kuning ni Dan terakhir zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. Ni kawasan dia tersebar sehinggalah sampai ke alam Melayu. Okey, faktor-faktor penyebaran Islam ni. Jadi ada beberapa faktor lah yang menyebabkan Islam ini mudah untuk disebar dan diterima oleh masyarakat. Yang pertama, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi yang pertama adalah kesyumulan Islam tu sendiri. Keseimbangan daripada rohani dan jasmani jadikan tamadun Islam ni berjaya membentuk masyarakat yang maju. Islam ni dia tak tolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan pembangunan ekonomi, tetapi dia mendidik akhlak menjadi lebih baik. Okey dia. Apa dia akhlak ni? Akhlak ni lupa cikgu nak cakap tadi. Akhlak ni adalah budi pekerti. Ni pun ada dalam buku teks kamu boleh baca pada bahagian glosari. Akidah keimanan yang diyakini, syariah hukum Islam. Okey, yang seterusnya prinsip keterbukaan. Jadi prinsip keterbukaan dan toleransi membolehkan Islam diterima oleh umum. Okey, yang seterusnya prinsip kesaksamaan. Tamadun Islam ni dia berdiri atas prinsip kesaksamaan dan juga keadilan. Kewujudan pelbagai bangsa, bahasa di dunia berjaya membentuk ummah yang bersaudara. Tak kiralah kamu bangsa apa pun, tetap bersaudara. Okey, yang ketiga dakwah. Yang keempat dakwah. Pendekatan dakwah secara bijaksana dan berdiplomasi telah berjaya menarik masyarakat lain untuk memeluk Islam. Jadi ini peranan pendakwah lah. Dan yang seterusnya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara-negara lain seperti di Eropah telah menarik minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Jadi hubungan diplomatik ni ada banyak lah. Tak kira lah dari segi perkahwinan ke, bantuan ketenteraan ke dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya perdagangan. Kegiatan perdagangan dan perhubungan yang baik antara pedagang Arab dengan pedagang negara luar di Asia dan Afrika menyebabkan Islam mudah untuk diterima di negara tersebut. Ini peranan para pedagang Islam pula. Dan yang terakhir adalah pembukaan wilayah baru. Okey, sejak zaman Khulafa Ar-Rasyidin telah daripada zaman Khulafa Ar-Rasyidin sampailah ke zaman kerajaan-kerajaan Islam, dah berlaku pembukaan wilayah-wilayah baru, menyebabkan agama Islam ni makin lama makin tersebar. Contohnya Iraq, Syam, Syria sekarang nama dia, dan juga Mesir. Jadi kesimpulan dia jelaslah bahawa peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam yang diteruskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin dan juga kerajaan-kerajaan Islam selepas itu telah menyemarakkan lagi tamadun Islam ini sehingga sampai ke benua Eropah, Afrika dan juga Asia. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada subtopik ini 8.2 kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Jadi cikgu harap kamu dapat faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah diberikan oleh cikgu. Gunakan pengetahuan kamu berdasarkan video yang telah kamu tonton. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk subtopik 8.3. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu jika kamu berminat dengan video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.